Tok Guru Presiden PAS kata kalau pilih PAS selesai kos sara hidup. Kalau Allah Ta'ala izin, kita boleh meratah negara, banyak benda kita boleh buat. GST kita boleh hapus, harga barang kita boleh kawal, pekerjaan PTPTN budak-budak universiti yang pinjam teruk ni kita boleh tukar, boleh hapus. Ke arah menghapuskan, boleh kita buat, insya-Allah dengan syarat kita boleh meratah, kalau meratah 112 kursi. Ataupun dalam istilah politik disebut oleh seorang khabar, PAS menjadi kingmaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang masih menonton di channel Ambo, YouTube Jemi Hassan, YouTuber Rakyat. Akhir-akhir ni kita tengok isu-isu politik banyak diperkatakan. Walaupun kita dikatakan PKP, darurat, tapi nampaknya isu politik yang banyak dikeluarkan. Cuma UMNO dia masih ada masalah lagi. Biar dia selesai masalah dulu. Jadi kita selesai satu dulu lah. Maksudnya kita tak hentikan perbincangan kursi dengan UMNO tu, kita tak hentikan? Kita tak henti, macam berhenti, tangguh. Tangguh kerana UMNO tak selesai masalah dia. Orang-orang pun dia tukar kan lepas orang ni tukar orang ni pula. Jadi tak tetap. Jadi kita tunggulah. Jadi kita ambil peluang satu dululah. Sebagai contoh, kalau lihat Presiden PAS sibuk dengan isu pembahagian kursi, katanya tak selesai lagi dengan UMNO, nak selesai dulu dengan Perikatan Nasional. Mereka baru saja tebuk atap ambil kerajaan ni, dah sibuk nak cakap pembahagian kursi, dah sibuk nak buat pilihan raya. Bila masa mereka berkhidmat kepada rakyat. Saya bersetuju dengan sahabat Ambo, kekanda Ambo, YB Faiz Fadil, bertanya bila PAS nak selesaikan isu kos sara hidup ni. Kalau dilihat pada PRU yang ke-14, sebelum PRU, Presiden PAS kata pilih PAS, kos sara hidup akan selesai. Ya, kita akui, kita terpaksa akui, kerajaan hari ini bukan kerajaan yang dipilih, tetapi mereka dah kerajaan, suka atau tidak, walaupun keabsahan itu masih belum dibuktikan di dalam parlimen, tetapi mereka lah hari ini yang mendapat duit gaji bulanan hasil cukai-cukai rakyat ini. Mereka menjadi menteri, timbalan menteri 2, jadi duta khas, GLC dan macam-macam lagi. Jadi mereka lah yang perlu bertanggungjawab segala masalah yang berlaku dalam negara buat ketika ini, sehinggalah keabsahan itu dapat dinyatakan di dalam parlimen. Tetapi seperti mana yang PAS janji sebelum pilihan raya, katanya pilih PAS selesai masalah kos sara hidup. Hari ini kita lihat PAS langsung tidak sibuk untuk menyelesaikan masalah kos sara hidup. Nak menyelesaikan pengangguran ke, ataupun nak menunaikan janji kononnya kalau PAS sebahagian daripada kerajaan akan menghapuskan PTPTN, nak mencari pembunuh kononnya, pembunuh almarhum arwah Hadib yang dikatakan oleh timbalan menteri hari ini, katanya ada konspirasi. Nampaknya PAS langsung tidak berminat nak menyelesaikan apa yang pernah diperkatakan ketika mereka menjadi pembangkang. Tak apalah, mungkin mereka tak tahu bagaimana nak menjadi kerajaan, tetapi masalah utama rakyat ini adalah masalah kos sara hidup, masalah rakyat, masalah makanan di atas meja rakyat. Dengan keadaan pandemik, PKP sebagai contoh di Kelantan, orang berniaga di bazar tidak dibenarkan. Yang sebelum ini mereka boleh mencari duit sendiri, mereka tidak mengharapkan bantuan kerajaan, mereka berniaga di bulan Ramadan, paling-paling sikit dapat RM5,000, RM6,000, RM10,000, RM20,000. Tetapi hari ini kerana PKP, kita sama-sama memutuskan rantaian ini, mereka tidak dibenarkan berniaga. Adakah itu saja yang mereka mampu fikir? Ya, nak putuskan rantaian COVID, tak benarkan peniaga berniaga. Bagaimana pula dengan ekonomi mereka? Bagaimana pula dengan kos sara hidup mereka? Ahli politik kalau sibuk nak bercakap pasal pilihan raya, pasal kuasa, saya harap rakyat menilailah. Adakah kamu memilih mereka hanya untuk mereka pastikan mereka berkuasa, ataupun mereka deliver kuasa mereka kepada rakyat? Sebagai contoh, mereka menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Ni dah jadi timbalan Menteri Pertanian 2. Akhirnya nak salahkan itu, salahkan ni, kos itu, kos ini, kos kereta, kos pengangkutan. Habis apa penyelesaian kamu? Kamu sebagai timbalan Menteri Pertanian 2 menjaga negara, bukan menjaga wakaf baru, bukan menjaga tumpat. Takkan itu saja jawapan kamu? Kamu menjadi timbalan menteri kot. Adakah kerana kamu rasa kamu memang tak layak kamu dilantik hanya kerana nak memastikan kamu menyokong Perikatan Nasional, lalu kamu tidak buat apa-apa?
Ingat, itu tanggungjawab. Raya nak menjelang tak lama lagi, hari ini berpuasa. Kalau kamu bandingkan ketika kami, Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Menteri turun padang. Dan Alhamdulillah, terbukti bukan melalui percakapan, tetapi terbukti melalui tindakan dan sejarah. Kamu boleh lihat ketika kami, Pakatan Harapan memerintah, ketika musim perayaan, harga dapat dikawal. Hari ini, ayam RM10 sekilo. Menteri yang sampai 2-3 ni buat apa? Timbalan menteri sampai nak latih 2-3 ni buat apa? Dahlah parlimen kamu tak nak buka, lalu kamu jadi timbalan menteri, dapat gaji yang besar. Bila ditanya oleh wartawan, lalu disalahkan itu, disalahkan ini. Kami nak dengar apa solusi, apa jalan penyelesaian kamu nak beri, nak buat, memastikan negara dalam keadaan yang baik. Kamu tebuk atap, kamu ambil pentadbiran secara salah. Bila kamu dah ada jawatan, dapat gaji bulan-bulan, kamu tutup parlimen. Kononnya semua ini dibuat kerana nak membendung COVID. Tetapi COVID semakin naik. Kes COVID semakin meningkat. Akhirnya Kelantan menjadi mangsa. Kami rakyat Kelantan kebanyakan peniaga kecil mengharapkan sedikit rezeki sempena bulan Ramadan. Tetapi terpaksa peniaga bazar Ramadan hentikan kerana ingin memutuskan rantaian COVID. Sudahlah, eskonya tak ada apa-apa bagi 600. Kamu ingat 600 tu cukup ke? Tak apalah kalau kamu nak bagi 600, bagilah sedikit jalan penyelesaian kepada peniaga. Takkan itu saja yang kamu mampu fikir. Nak putuskan COVID, tutup bazar, habis. Peniaga nak berniaga apa? Patut fikirlah jalan penyelesaian sebagai contoh, buat bazar-bazar kecil yang boleh dikawal. Ini terus kamu batalkan bazar. Lalu peniaga nak buat apa? Bagi bantuan 600. 600 tu nak buat apa? Dan kamu sebagai esko, fikirlah. Bukan sekadar fikir kamu nak putuskan rantaian COVID. Kalau itu sekadar tugas kamu, baik kamu kerja ke KM. Kamu esko, kena fikir bagaimana rakyat nak makan. Bukan sekadar kerak situ, kerak sini. Ini sikit-sikit nak kerak sini. Jalan penyelesaian apa? Sudahlah, sampah sarak kamu tak mampu nak kutip. Kos cah parking kamu berlambung tinggi. Yang saya nak tanya di sini, bilakah PAS bercakap tentang soal rakyat? Dulu cakap kalau laksanakan RUU 355 selesai masalah rakyat. Kenapa kamu tak buat? Tok Guru Presiden PAS kata kalau pilih PAS selesai kos sara hidup. Nah, hari ini kamu dah jadi kerajaan, apa yang kamu buat? Kita lihat semenjak kerajaan ditebuk atap ini, daripada atas sampai ke bawah, tak bercakap pasal rakyat. Sibuk dengan urusan politik ke Johor, ke Terengganu, ke Sabah, ke Sarawak, hanya bercakap tentang soal politik. Bercakap tentang kuasa. Tak habis-habis bercakap tentang kuasa. Rakyat ini bagaimana? Ini dalam keadaan dunia, negara kita dalam keadaan pandemik, semua orang susah. Nak makan nasi sepinggan pun susah. Duit dalam poket semakin tak ada, simpanan semakin susut. Yalah, kamu yang kerja kerajaan, yang dapat gaji bulan-bulan, tak apalah. Tetapi yang golongan bawahan yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kes jenayah semakin tinggi. Kenapa? Kos sara hidup semakin berat. Kita mengharapkan menteri-menteri yang dibayar gaji ni fikirlah bagaimana. Tapi masalahnya mereka tak fikir. Yang mereka fikir apa? Kursi ni aku nak, kursi ni aku nak, jawatan ni aku nak kekal jawatan ni. Kawan aku mesti jadi menteri, kawan aku mesti jadi ni. Habis rakyat ni apa? Rakyat yang sedang menanggung kesusahan ini, Parti Islam se-Malaysia sendiri pun yang dulu janji kalau dia jadi kerajaan masalah kos sara hidup selesai, langsung tidak ada tindakan, akhirnya disalahkan kos pengangkutan, disalahkan ini, tidak ada jalan penyelesaian, tidak ada solusinya. Makna katanya, alhamdulillah lah, kita sudah dapat lihat inti sebenar Parti Islam se-Malaysia. Hanya sibuk dengan kuasa. Tok Guru jadi duta khas kononnya nak tarik pelabur, kita tak tengok pun bukti. Dia kalau sekadar bercakap bolehlah. Konon nak menginsafkan pelabur-pelabur daripada Arab itu supaya melabur di Malaysia. Tetapi secara data dan faktanya, tak ada. Sekadar cakap atas kertas, berteori. Mak teori kita kata. Jadi kita mengharapkan sangat ahli politik hari ini, janganlah sibuk dengan kuasa. Fikir bagaimana masalah rakyat. Dan saya kira dalam keadaan rakyat semakin tertekan, saya mengharapkan darurat segera ditamatkan, parlimen segera dibuka dan kita bincangkan masalah rakyat. Jangan hanya sibuk bercakap tentang kamu nak kekal sebagai Perdana Menteri, kamu nak jadi timbalan Perdana Menteri, kamu nak kekal Menteri Kanan, kamu nak kekal duta khas. Tetapi bila masa kamu nak bercakap tentang rakyat? Jadi bilakah masa bercakap tentang rakyat? Sudah pasti bercakap di dalam parlimen.
Tetapi kalau parlimen pun kamu tidak ada semangat, kamu tidak ada rasa untuk buka parlimen, maka rakyat bolehlah nilai secara jelas mereka ini hanya fikirkan diri mereka dan dapat gaji, okey, tetapi mereka tak berminat cakap soal rakyat. Kepada para pengundi, kepada bakal pengundi, pilihlah bakal calon anda, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang memikirkan tentang rakyat. Bukan hanya memikirkan tentang dirinya, memikirkan tentang partinya, memikirkan kuasa dan jawatan semata-mata. Carilah ahli politik yang sibuk dengan urusan rakyat. Saya harap selepas PRU yang ke-15, ahli politik yang menang di kursi parlimen ataupun DUN adalah mereka yang betul-betul hidupnya bersama denyut nadi rakyat. Bukan mementingkan jawatan, bukan nak pastikan kumpulannya menang ataupun nak mengekalkan kuasa si anu, si itu, si ini, tetapi mereka yang benar-benar hidupnya adalah demi rakyat. Kepada para pengundi, kepada bakal pengundi, tanam dalam diri anda, segera tengok kepada mereka yang telah pun diamanahkan menjadi ahli parlimen, menjadi ADUN, tetapi kalau dirinya tidak disibukkan dengan urusan rakyat, yakni langsung tidak bercakap untuk membuka parlimen ataupun sidang DUN, maka mereka inilah yang sepatutnya kamu tidak undi bila datang pilihan raya yang ke-15. Termasuk mereka yang telah mengkhianati demokrasi sehingga parlimen ditutup. Ingat, anda mempunyai kuasa, rakyatlah penentu masa depan negara. Kita pastikan semua mereka yang tidak mendahulukan rakyat, mereka yang mengkhianati rakyat, mereka yang mengkhianati demokrasi, kita tolak pada pilihan raya yang ke-15.